Selamat sejahtera kepada Madam dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Joshua Dos, anak perempuan yatim, dan nombor matrik saya adalah 321-200-2681. Hari ini, saya dan kumpulan saya akan membincangkan tajuk kesamarataan jantina dalam pekerjaan. Terlebih dahulu, saya ingin menyatakan bahawa perkembangan sesebuah industri dipengaruhi oleh kejayaan organisasi dalam mewujudkan hubungan harmoni antara majikan, pekerja dan kerajaan. Salah satu isu yang saya akan kaitkan adalah isu diskriminasi. Isu diskriminasi ini merujuk kepada layanan tidak adil dan berat sebelah kepada individu tertentu, disebabkan perbezaan yang ketara. Diskriminasi dalam pekerjaan terdiri daripada pelbagai, antaranya adalah ras, umur, gender, kesihatan dan agama. Bagi gangguan seksual, saya ingin menyatakan bahawa gangguan seksual ini menyebabkan jumlah pekerjaan wanita semakin berkurangan. Gangguan seksual ini juga telah ditarifkan sebagai satu bentuk diskriminasi terhadap wanita oleh Suruhanjaya Peluang Pekerjaan Samarata iaitu EEOC dan Kerajaan Amerika Syarikat dalam Akta Hak Sivil 1964. Gangguan seksual ini terbahagi kepada dua, iaitu gangguan seksual berbentuk ukutan yang membawa maksud apabila seorang pegawai atasan yang mempunyai kuasa yang menentukan gaji dan pangkat cuba mengukur dengan memberi layanan seksual kepadanya. Yang kedua pula, gangguan seksual ancaman terhadap ketenteraman peribadi pula merupakan gangguan yang tiada kaitan secara langsung dengan faedah-faedah pekerjaannya, tetapi menimbulkan suasana tidak tenteram kepada mangsa. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya dan sekian daripada saya. Terima kasih. Mas sejahtera, nama saya Kesha Trimurgaya. Saya dari kumpulan K52G2. Nombor kad matrik saya adalah 32120100751. Sekarang saya nak menerangkan tentang gaji graduan lelaki lebih tinggi daripada wanita bergantung kepada faktor tempoh lama kumpulan tersebut bekerja. Antaranya, gaji bagi graduan lelaki secara umumnya lebih tinggi berbanding kepada graduan wanita. Demikian menurut laporan statistik Siswaza 2019 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Selain itu, purata gaji dan upah bulanan graduan lelaki yang berkelulusan ijazah adalah RM7,055 berbanding Siswaza wanita adalah 5,348, manakala bagi mereka yang berkelulusan diploma adalah purata gaji lelaki ialah 4,152, manakala wanita pula RM3,390. Secara keseluruhannya, perbezaan antara gaji graduan lelaki dan wanita agak ketara, yang mana secara purata lelaki menerima RM5,725 sebulan, manakala wanita mendapat RM4,531. Saja daripada saya, sekian. Selamat sejahtera, nama saya Sanggita, anak perempuan Ramu, dan nombor matrik saya ialah 32120100771. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesamarataan jantina dalam pekerjaan, dan saya akan mengambil isi pembahagian pekerjaan mengikut jantina. Perubahan ekonomi yang pesat di Malaysia telah mengakibatkan perubahan dalam komposisi pekerjaan, terutamanya dalam sektor pertanian kepada perindustrian berorientasikan ekspor. Pembangunan ekonomi ini telah mewujudkan pekerjaan baru bagi golongan wanita dengan adanya peluang pekerjaan dalam industri
pembuatan. Secara keseluruhannya, purata penyertaan wanita sebagai tenaga buruh di Malaysia menunjukkan peningkatan daripada 37.2% pada tahun 1970 kepada 46.4% pada tahun 2009. Namun, begitu penyertaan buruh wanita dan kuasa buruh telah berkurang pada tahun 2008, iaitu penurunan sebanyak 0.7% daripada jumlah yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Penyertaan buruh wanita dalam sektor pekerjaan telah mengundang kepada berlakunya diskriminasi gender yang membawa kepada pembahagian pekerjaan mengikut gender. Mengikut jenis pekerjaan yang dilakukan oleh wanita berbanding dengan lelaki di Malaysia. Secara umumnya, kebanyakan kaum wanita mencerobohi bidang pekerjaan keberanian, pekeranian dan yang berkaitan profesional, teknikal yang berkaitan perkhidmatan dan jutawan. Menurut Jabatan Perangkatan Malaysia 1991, didapati bahawa tidak ramai kaum wanita yang memegang jawatan sebagai arkitek, jurutera, ahli teknologi, juru ukur, ahli sains, penyelia pengangkutan dan perhubungan, penjendemi, pegawai eksekutif, kerajaan, pengurus, jurujual teknik, jurujual kembara dan pekerja khidmat kawan. Pembahagian kerja ini adalah disebabkan oleh sikap majikan yang seringkali mengaitkan gender dengan jenis pekerjaan, yang mana golongan wanita lebih terutama kepada pekerjaan yang lebih berkaitan dengan ciri-ciri kewanitaan. Sebagai contoh, pekerjaan jururawat menjadi pekerjaan yang didominasikan oleh kaum wanita. Kepada pekerjaan ini dikatakan sangat berkaitan dengan ciri kewanitaan seperti ciri penyayang dan kelemah lembutan. Berbanding dengan pekerjaan kaum lelaki, kaum ini lebih cenderung untuk mendominasikan pekerjaan yang lasak dan berkemahiran sebagai arkitektur dan jurutera. Selain itu, keistimewaan yang dimiliki oleh kaum lelaki dalam pembahagian kerja membolehkan mereka memegang jawatan lebih tinggi dalam pekerjaan wanita, walaupun sebenarnya kualiti pendidikan dan pengalaman kerja mereka adalah sama dengan apa yang dimiliki oleh kaum wanita. Pembahagian pekerjaan berdasarkan gender ini dapat dilihat yang data yang dikumpul oleh Jabatan Statistik Malaysia. Sekian, terima kasih daripada saya. Sejahtera, nama saya Rubadarshini, anak perempuan Sivakumar. Nombor matrik saya ialah 3212012991. Isi saya ialah kenaikan pangkat. Keutamaan kenaikan pangkat selalunya akan diberi keutamaan kepada kaum lelaki dan wanitanya. Akan diberi peluang sekiranya tiada calon lelaki yang layak. Hal ini adalah kerana kebanyakan ketua jabatan didominasi oleh lelaki yang bercenderung untuk bekerja dalam kalangan mereka. Selain itu, asikan yang lebih dalam menilai prestasi kerja wanita sehingga mampu menjejaskan peluang untuk kenaikan pangkat. Stereotip yang menyatakan wanita tidak mampu menjadi ketua juga telah menjadi salah satu punca kepada masalah ini. Oleh itu, golongan wanita ini dinilai bukan berdasarkan prestasi kerja, tetapi berdasarkan identiti dan ciri-ciri kewanitaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Ruby, anak perempuan Robert, dan nombor matrik saya 3212007371. Kesimpulan yang saya ingin merumuskan adalah secara keseluruhannya dapat dilihat bahawa diskriminasi wanita itu telah menjadi isu yang semakin serius dalam dunia pekerjaan. Tidak kiralah sama ada dalam sektor awam maupun dalam sektor swasta.
Bukan itu sahaja, diskriminasi wanita juga berlaku dalam semua jenis pekerjaan, baik itu pekerjaan mahir, separa mahir mahupun kurang mahir. Kita dapat simpulkan bahawa diskriminasi wanita itu terdiri daripada pelbagai bentuk diskriminasi yang masing-masingnya memberi kesan yang negatif kepada kaum wanita, di samping mewujudkan suasana tempat kerja yang tidak selesa dan menjejaskan produktiviti syarikat. Dalam hal ini, semua pihak haruslah berganding bahu dalam membendung permasalahan ini. Kaum wanita, misalnya, seharusnya melaporkan hal ini kepada Jabatan Tenaga Kerja, Kementerian Sumber Manusia. Sekiranya mereka mendapati bahawa diri mereka telah didiskriminasikan. Selain itu, wanita juga seharusnya mengetahui tentang hak-hak mereka sebagai pekerja yang dilindungi di bawah Akta dan Perlembagan Malaysia seperti Akta Kerja 1955, Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1954. Usaha-usaha yang dilakukan semua pihak dalam membendung masalah ini sememangnya penting dalam memastikan produktiviti pengeluaran seiring dengan pembangunan negara yang nyata sangat memerlukan jumlah tenaga buruh yang ramai. Sekian itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.